Okey, hai you all. Hari ni kita akan belajar topik baru iaitu tajuk taburan kebarang kalian. Okey, ini adalah bab 5. Okey, apa yang you all kena tahu untuk permulaannya kita cikgu nak ajar you all untuk tahu apa maksud NCR dan NPR. Okey, kita akan belajar dan cikgu nak terus masuk kepada cara mengira untuk taburan binomial. Okey, you all kena follow sampai habis sebab tajuk ni mudah juga untuk you all score. Okey. Macam ni kan. Okey, sekarang ni cikgu nak, ni mungkin awak dah tahu tapi tak apa, cikgu ulang balik. Kalau macam ni dia kata 7 factorial. So yang ni adalah 7 factorial. So 7 factorial sama dengan apa? 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Betul tak? So awak boleh, dia akan dapat sama dengan 5040. Awak terus masuk dalam kalkulator. Boleh je 7. Dalam kalkulator tu pun ada 7 factorial kan. Ataupun awak darab macam ni. Okey. 5 factorial sama dengan 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So awak akan dapat jawapan 120. Ataupun awak masuk dalam kalkulator lah. Okey. Sekarang ni kalau 7 factorial bahagi 4 factorial. Jadi macam mana? Kita tengok. Kita buat 7 factorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan? Okey, you all tahu tak yang ini kita boleh tukarkan dia kepada apa? Kepada 4 factorial. Faham tak? Sebab kalau 4 factorial kan sama dengan 4 darab 3 darab 2 darab 1. Betul tak? Jadi kita terus tulis 4 factorial. Sebab apa? Sebab you all tengok dekat bawah ni dia bahagikan dengan 4 factorial. So awak nampak apa kita boleh buat sekarang? So awak nampak kita boleh potong dia. Mudah tak? So jawapan yang awak akan dapat apa dia? So awak akan dapat jawapan 210. Ini tekniknya. So kita buat jalan mudah. Kalau lah dia kata, so okay, 8 factorial bahagi 6 factorial. Kan? Apa? Okay, 8 darab 7 darab bawah ni 6 kan. So 6 factorial je lah. Sebab 6 factorial sama juga dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. So bahagilah dengan 6 factorial ni kat bawah. So boleh terus potong. So dapatlah 56. So nampak tak bila kita mudahkan jalan kerja ni cepatlah lagi kan. You all cuba buat ni. 9 factorial bahagi 5 factorial. So you all dapat jawapan berapa? So, you all akan dapat jawapan 3024. Okay. Okay, you all. Untuk macam ni kan. You all tengok ni. Okay, macam mana nak macam ni? You tahu NPR. Okay, formula untuk mencari NPR adalah 6 factorial per N factorial per N tolak R factorial. So, kalau macam ni kan. 7P4. So, N dia adalah atas ni 7 kan. So, 7 factorial bahagi 4. Maksudnya, N tolak R. Ni R. Okay, N sama 7. R sama dengan 4. So, 7 tolak 4. Apa dia? Terus buat 3 factorial. Maksudnya, terus tolak. 7 tolak 4. So, macam ni. 8 factorial per 8P3 sama dengan 8 factorial bahagi dengan 8 tolak 3. 5 factorial. Senang kan? So, kita belajar ni sama dengan 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 factorial. Kan? Per 3 factorial. So, ni kita boleh potong. So, awak akan dapat 480. Macam tu. Kalau macam ni, 8 factorial. 8 darab 7 darab 6 darab 5 factorial. Sebab bawah ni 5 kan? So, kita dah tahu dah. Maknanya kalau betulnya jalan kerja tu panjang lah. Tapi tak apa, kita ringkaskan. So bahagi dengan 5 factorial. So boleh potong je. So awak akan dapat 336. Apalah kan. 7P0, 10P0, 16P0. Jawapan dia semua 1, 1, 1. Ada je P0. Bawah ni kosong kan. Semua jawapan dia 1. Tak payahlah korang fikir-fikir banyak. Kalau ni 7P1, apa jawapan dia? Boleh masuk dalam kalkulator. So 7P1 jawapan dia 7. 8P1 8. 9P1 sama dengan 9. Maksudnya tak ada apa-apa. Maksudnya NP1 jawapan dia N lah. Kan? Maksudnya awak salin je balik atas ni. Bila C pula macam mana? You all tengok NCR. NCR sama dengan N factorial bahagi N tolak R. Okey. Factorial dengan R factorial. Macam mana nak ingat? Kalau C ni
C ni maksud dia campur dengan R. Maksudnya dia sama. Kalau tadi NPR sama dengan N factorial bahagi N tolak R factorial. Betul tak? Tapi bila ada C, awak ingat je keyword dia. Macam kita nak ingat lah. Campurkan dengan R. Jadi, benda yang sama tapi ada R sebelah dia. Okey, contoh ni 7C3. So, 7 factorial bahagi 7 tolak 3, 4 factorial. Kemudian, ada R ni sebelah ni, 3 factorial. So, jadi kita buat benda yang sama lah. Kan? Macam biasa. Kalau 8C4 sama dengan 8 factorial bahagikan dengan 8 tolak 4, 4 factorial. Darabkan dengan 4 factorial. Okey, boleh kan? Ni cikgu akan masuk kepada taburan binomial. Macam mana nak jawab soalan taburan binomial mengikut SPM lah. Okey, sekarang ni formula dia adalah X. Okey, macam ni. Dia ada macam ni. Pilih kepada B and P. Dia macam ni formula dia. Okey, macam mana? Sekejap cikgu ajar. Macam mana? Okey, bila nak guna ni. Okey, macam bila kita nak guna taburan binomial ni. Apabila dia bagi ke barang kalian. Dan kemudian apabila dia ada 3 kemungkinan. Okey, tak apa. Kejap lagi kita tengok contoh soalan macam mana Okey, kalaulah kan awak tengok soalan ni dulu. Kalaulah soalan ni awak tengok Okey, dalam sebuah sekolah, kebarangkalian seseorang pelajar lulus matematik tambahan adalah 2/3. Okey, jika 40 pelajar diambil secara rawak dari sekolah tersebut, hitungkan min dan sisihan piawai pelajar yang lulus matematik tambahan. Okey, sekarang ni awak tengok. Dalam ni awak nampak, kebarangkalian seorang pelajar lulus. Kebarangkalian pelajar lulus adalah 2/3. So, awak nampak, kebarangkalian pelajar lulus 2/3. Pelajar gagalnya berapa pula? Adalah 1/3. Ataupun tak lulus. Yang gagal lah. Yang tak lulus. Kita tulis tak lulus lah Kita tulis tak lulus. Okey. Sekarang ni, dalam soalan taburan binomial ni, dia ada berjaya dan tak berjaya. Dia ada perkataan berjaya dan tak berjaya. Okey, dan tak berjaya. Okey, sekarang ni lulus ni adalah berjaya. Jadi, nilai yang berjaya ni adalah nilai P. Faham tak? Yang gagal ni ataupun yang tak berjaya ni, kita letakkan nilai Q. Faham tak? Faham Okey. Jadi awak dah faham ni. Okey, sekarang ni macam mana kita nak jawab soalan ni? Dia nak suruh cari min dan sisihan piawai. Okey, sekarang ni bila macam ni, so ini adalah taburan binomial. Awak terus je tulis. Okey, B and P. Kita isi dalam ni. Okey. Kita isi dalam ni. Sorry. Kita isikan dalam ni. So, X. Okey, B. Okey, N dia berapa? N dia berapa? Dia bagi min tak? Okey, dia bagi min tak? Okey, min pula. N ni apa? N tu adalah bilangan. Bilangan semua ni. So, bilangan semua ni berapa? 40. Okey, P ni apa? Bilangan kejayaan dia. Kebarangkalian untuk kejayaan dia. Berapa kat situ? 2/3. Faham tak? Dah boleh tak setakat ni? Dah siap dah masuk dalam ni. Lepas tu you dah tahu dah Q apa, P apa. Okay, ni P kan? Okay, sini N. Alright. Sekarang ni kita nak cari nilai min. Okay, apa formula min? Min, untuk mencari min, formula dia adalah NP. Kena ingat. NP. Okay, senangnya kita tahu nilai purata. Kita tahu, okay. Nak ingat kan? Nak ingat min. Awak tahu min tu nilai purata. So, NP. Okay, NP. So, N tadi berapa? 40. P berapa? 2/3. Masuk je nilai. So, berapa jika jawapan awak? Awak akan dapat 26.67. Okey, awak ambil 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Ingat, itu cara marking dia. Okey, boleh? Kemudian, soalan ni awak tengok. Dia suruh cari sisihan piawai. Okey, apa itu formula bagi mencari sisihan piawai? Apa formula untuk mencari sisihan piawai? Okey, senang je nak ingat. S. S tu maksud dia apa? Semua. Awak ingat S tu semua. Jadi, awak masukkan nilai apa semua yang ada. Awak nampak ada N, ada nilai P,
ada nilai Q. Betul tak? Jadi, awak masukkan nilai semua dalam ni. NPQ. Macam tu. So, N berapa? 40. P berapa? 2/3. Q berapa? 1/3. Faham kan? So, macam mana? Okay, so awak dah masukkan nilai dalam kalkulator, awak akan dapat 26.67. Sorry. Ni silap. Bukan 26 ni. So, awak akan dapat 8.890. Kan? Sebab, macam dah kata, kena dalam 4 angka bererti. Okay, faham untuk mencari. Kenapa? Okay, sekarang ni, dia bukan nak sisihan piawai. Okay, dia nak sisihan piawai. Sorry. Untuk awak mencari sisihan piawai, awak kena cari dulu variance. Okay, sorry. Ini adalah variance. Variance. Awak kena cari dulu variance. Sorry. Cikgu minta maaf. Awak kena cari dulu variance. Okay. So, cari dulu. So, S ni yang tanda maksudnya semua. Masukkan semua. So, nak cari sisihan piawai adalah S depan ni square root kan dia. Puncakan kuasa 8.890. So, awak dapatlah jawapan dia berapa dekat sini. Okay, ingat. Nak cari sisihan piawai adalah awak kena cari dulu variance. Okay, cari variance. Kemudian, awak punca kuasakan jawapan tu dapatlah nilai sisihan piawai. Okay. Akan dapat jawapan yang ini sama dengan 2.982. Okay. Soalan ni. Okay, awak dapat ini adalah awak nampak kalau macam ni. Okay, ni memang terus taburan binomial lah ni. Dia ada kebarangkalian. Dia ada N. Waktu ada so cari min dan sisihan piawai. Ini tentulah taburan binomial. So, terus tulis macam ni. N. Okay. B. N. P kat sini kan. Okay. So, macam yang nak buat. Sekarang ni dalam satu pertandingan memanah, kebarangkalian peserta memanah tepat ke sasaran adalah 3/5. Maksudnya dia berjaya tu berapa? 3/5. Tahu tak? So, yang dia tak dapat tepat pada masalah tu kita tulis sebagai Q. Tapi Q kan? Maksudnya dia gagal. Untuk dia tak berjaya tu apa? Kalau berjaya 3/5, tak berjaya adalah nak senang kira 1 tolak 3/5 lah. So, awak akan dapat. So, 1 tolak 3/5 awak akan dapat. Yang dia tak dapat berjaya adalah 2/5. Kan senang kan? Okay, jadi awak masukkan dalam ni. So, B, N dia berapa? 30. P dia berapa? 3/5. Okay, soalan dia sekarang kita nak mencari min. Okay, min. Ingat tak cikgu kata cari min. Min adalah nilai purata. So, N dengan P. So, N, P. Masukkan nilai N tadi berapa? 30. P dia 3/5. So, awak akan dapat jawapan 37.50. Ingat, 4 angka bererti. Okey, kemudian kita nak cari, dia suruh cari apa? Dia suruh cari sisihan piawai. Jadi, sisihan piawai, kan cikgu kata nak cari sisihan piawai, kita kena cari variance dulu. Cari variance, macam mana nak ingat nilai variance? S ni, maksudnya ambil semua. So, apa yang ada? N, P, Q. So, N berapa? 30. P, 3/5. Q, 2/5. Okey, boleh Boleh follow kan? So, awak akan dapat jawapan 9.375. Okey, itu variance. Okey, soalan dia baru kita pergi kepada soalan mencari sisihan piawai. Nak ingat? Okey, S depan ni, square root. Kita square root kan 9.375. So, awak akan dapatlah punca kuasa 9.375. 9.375. Awak akan dapat jawapan 3.062. So, itu sahajalah untuk soalan ni. Kalau lah contohkan kebarangkalian tu dia bagi macam ni. 20%. Maksudnya kata 20% berjaya. Contohlah kebarangkalian tu dia kata okey 20% berjaya menembak. So, awak terus convert kepada pecahan. So, 20/100. So, 2/10, 1/5 lah. Kan? So, P dia 1/5. Senang nak tengok. So, Q dia berapa? 4/5. Faham tak?
Bila dia bagi peratus terus convert kepada pecahan.